isu pembebasan Musa Aman, Tan Sri Musa Aman. 46 kes dibicara dibebaskan dalam keadaan tak sempat pun, tak sempat nak buat apa-apa, tak sempat nak berkata apa-apa, tak sempat nak bicara, tak sempat nak masuk kes. Tiba-tiba kes tersebut telah dikeluarkan, dimansuhkan, dibuang begitu sahaja. Ada orang kata bahawa dia kata apa beza dengan kes dulu dibuang pun. Dia kata kes beza kes dulu dengan kalau dia sekira dia masuk berbicara itu satu perkara, dijatuhkan sebab tidak ada hukuman. Kedua, tidak ada bukti. Kedua, kalau kita tengok apa yang berlaku adalah dia sendiri telah menyaman Raja Petra dan Raja Petra kalah. Kalau sekiranya ada kes, dia boleh bawa kes tersebut di dalam saman sivil tersebut. Dan yang ketiga, kalau ada kes, bawalah kes tu sekarang. Bawa kes tu sekarang. Kerajaan sekarang kan dah berubah. Apa yang masalahnya untuk nak bawa kes tersebut? Kan? Kalau sekiranya ada basis kepada perkara yang nak dibincangkan pada hari ini. Okey. Sekarang ini kalau kita tengok apa yang berlaku pada bulan ni saya risau ni. Okey, kita tengok pada bulan silap. Okey. Pada bulan Januari 2020, pada bulan 8 hari bulan Januari 2020, kalau kita tengok bahawa Rizal Mansor telah dilepas dan dibebaskan. Pendakwaan tarik balik tuduhan. Okey. Ada orang kata, tengok Rizal Mansor dah ditarik balik tuduhan. Ini kerajaan PH pun buat benda yang sama. Okey, kenapa dia tarik balik tuduhan Rizal Mansor? Siapa Rizal Mansor ni? Rizal Mansor ni adalah bekas pegawai khas Datuk Seri Najib Razak, dilepas dan dibebaskan daripada 4 tuduhan meminta dan menerima suapan daripada Datin Seri Rosmah berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar membabitkan wang 218 juta. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zain Mazlan membuat keputusan itu selepas Datuk Seri Gopal Seri Ram memaklumkan untuk menarik balik pendakwaan terhadap Rizal. Okey. So dia kata, PH pun buat apa? So apa masalahnya? Okey, ni kita kena faham. Ini dipanggil sebagai plea bargain. Plea bargain di mana Rizal Mansor ini dijadikan saksi pendakwa. Okey, kita buat macam ni. Baik, kita takkan dakwa engkau dengan syarat engkau bersetuju untuk menjadi saksi kepada pihak pendakwa mengenakan balik mengenakan balik Rosmah dalam kes solar tersebut. So kalau setuju, kita tarik balik. Dan dia bersetuju, maka dia tarik balik. Isunya sekarang ini, benda ini berlaku pada bulan Januari. Dan kes Rosmah ini akan bermula balik pada bulan Julai ni. Bulan Julai ni kes Rosmah akan start balik. Julai sampailah ke hujung tahun, sampai ke September, Oktober dan mungkin membawa ke November. Sehingga dia akan drag macam tu. Itu biasa, prosedur mahkamah itu biasa. Kalau tak ada pindaan dan tundaan lah. So, apa yang kita buat? Kita buat plea bargain. Plea bargain ni adalah di mana kita meminta kepada saksi-saksi yang ada pada waktu itu, contohnya macam kes Rizal Mansor, dia merupakan orang yang tahu mengenai kes tersebut untuk apa tujuannya? Ialah menjadi saksi kepada pendakwa raya. Tetapi bila dah bertukar kerajaan begini, kita risau bahawa kita risau. Saya bukan menuduh, tapi kita risau dia boleh jadi hostile witness. Hostile witness ni tiba-tiba dia boleh kata macam Najib, kes tersebut saya tak ingat lah. Saya tak tahulah, saya tak pastilah. Sebab apa? Ini masalahnya. Dia sudah dilepas dan dibebaskan. Discharge amounting to the acquittal. Meaning to say, dia tidak boleh di-charge di atas akta dan juga charges yang sama. Itu kita risau. Kerana apa? Kerajaan sudah bertukar. Kita tengok 46 pertuduhan Musa Aman. 46 pertuduhan Musa Aman boleh dilepaskan begitu saja. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kes Musa Aman ini kalau kita tengok dia sebenarnya masih lagi disiasat di Switzerland kalau tak silap saya. Kes apa orang kata, benda ini masih disiasat di Switzerland. Itu yang menjadi kadang-kadang kita pun pelik. Benda ini masih dalam siasatan, tetapi kerajaan Malaysia sudah pun melepaskan kes ini. Ini menurut daripada Sarawak Report bahawa sekarang ini kes ini masih dalam siasatan. Masih lagi dalam siasatan, tetapi dia masih lagi chasing over Musa. Kalau kita tengok dalam Sarawak Report punya laporan, dia kata di sini bahawa Switzerland is still chasing UBS over Musa's dirty Musa money. Former Sabah Chief Minister still said evidence of innocence against graft charges were very clear and indisputable. In a statement after immediately he was granted a full acquittal today, Musa also thanked God for ensuring justice. Alhamdulillah, I'm grateful. In early 2019,
Now, our comment, like Najib over Rizal, this man is not satisfied with being let off the hook. He wants everyone to believe that million that was sent from Sabah Timber Tycoon to his offshore account and Zurich bank account with the label of for timber license were innocent. It is strange he never sued Sarawak Report for lying for this information back in 2012. In numerous articles, banyak artikel yang tak boleh nak didisputekan. Dia tak pernah nak saman Sarawak Report mengatakan bahawa kenyataan tersebut salah. Kerana Sarawak Report dia kata ada evidence bahawa wang tersebut ditransfer ke offshore account. Kerana apa? Dia kata ini semua political donation. So kalau political donation, maksudnya lepas ni Najib boleh lepas lah. Political donation, tak ada masalah. Political donation berapa? 42 juta, 2.1 bilion, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebab tu saya setuju dengan YB Akmal Nasir. Kita kena buat satu undang-undang. Kalau kita dah berkuasa nanti, kita kena buat satu undang-undang yang itu, iaitu undang-undang melibatkan, dia panggil undang-undang kekayaan luar biasa. Undang-undang kekayaan luar biasa. Maksudnya apa? Kalau gaji seseorang itu katakanlah 20,000, 30,000, 50,000 sebulan, tetapi bak kata Najib, dia spend dalam masa 3 tahun. 3 tahun dia spend, ini disebut dalam mahkamah, 600 juta. Gaji dia, okeylah, kita campurlah Perdana Menteri dia, MP, dia tak ada bisnes. Mana ada MP boleh ada bisnes? Dan dia dah jadi MP, ahli parlimen, sejak umur dia 20 tahun. Sejak umur dia 20 lebih tahun sampai sekarang umur dia 60, dia dah jadi ahli parlimen. Mana sempat dia nak buat bisnes? So katakanlah ahli parlimen, kemudian dia jadi Perdana Menteri, ambillah gaji dia 100,000. 100,000 sebulan. Kalau kali dengan 12, baru 1.2 juta. 1.2 juta dia spend, dia belanja dalam mahkamah disebut 3 tahun 600 juta. 300 juta satu tahun, tuan-tuan dan puan-puan, bukan 300,000. 300 juta satu tahun. Kekayaan luar biasa yang kalau saya fikir secara logiknya, mana datang logik kekayaan tersebut? Kat mana datang logik kekayaan 600 juta Najib ni? Itu yang kita kena persoalan, kita kena fikirkan. 600 juta ini walaupun macam-macam ni dia kata, Allah, dia Datuk Najib apa salahnya? 600 juta Najib. Kalau kita fikir secara logik, dekat mana dia dapat 600 juta tersebut? 100 juta dirampas daripada rumah beliau. Ini dinyatakan di dalam di dalam mahkamah pada tahun 2019. I think mahkamah. 100 juta dirampas daripada rumah beliau dengan 100 kilogram emas. Kalau pada nilaian sekarang lebih kurang 2 juta ringgit. 2 juta ringgit. 600 juta. Pada Ogos 6 Ogos, seorang bekas ahli bank memberitahu Mahkamah Tinggi yang mendengar perbicaraan kes Najib membabitkan dana SRC bahawa 606 juta telah didepositkan dan dibelanjakan oleh Perdana Menteri melibatkan 3 bank akaunnya dalam tempoh 3 tahun. Dibelanjakan dalam tempoh 3 tahun, tuan-tuan. Kalau dia donation, political donation, kenapa dia belanja? Kenapa tak letakkan dalam akaun parti? Supaya kita boleh nilai, supaya kita boleh audit, supaya parti boleh audit. Kenapa Musa Aman dia kata political donation, dia letak dalam akaun peribadi? Kita kena start buat ruling. Tapi yalah, kerajaan sekarang takkan dia nak buat ruling. 600 juta, 46 cases gugur begitu saja. So lepas ni political donation boleh lepas lah. Dan dia petik lah nama orang itu, nama orang ini dan sebagainya. Kita sedih dalam keadaan sekarang ini. Itu saya kata tadi, balik kepada cerita saya. Nak kena kutip. Tuan-tuan dan puan-puan, pengorbanan itu, dia kata kata P. Ramlee, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah janji itulah, lupa dah lirik. Sejati dan mulia, macam itulah. Kalau kita faham berkorban apa saja tu, jangan kita baca daripada berkorban apa saja konteks bercinta. Sebagaimana juga pantun orang Melaka, pantun dia kan, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Pantun ni sebenarnya orang guna untuk bercinta, tapi sebenarnya pantun ni adalah pantun pahlawan.
Dan pahlawan ni cakap dekat Sultan. Dia kata, tuanku. Masa tu Melaka berperang dengan Jawa kan. Dia kata, kalau roboh kota Melaka, maksudnya kalau Jawa, tanah Jawa, kerajaan Jawa masa tu datang serang dan robohkan kota Melaka. Dia kata apa? Patik, papan di Jawa hamba dirikan. Maksudnya Patik sendiri akan pergi ke Jawa, robohkan kota Jawa, dan hamba akan dirikan papan rumah di tanah Jawa tu. Bukan setakat dia akan robohkan, dia akan rampas tanah tu, dia akan buat rumah dia dekat situ. You see? Pahlawan kan? Kemudian dia kata apa? Maksud dia, kalau kata apa? Hamba serahkan. Oh, itu pantun pahlawan. Bukan pahlawan kepit 600 juta masuk akaun, LC pun dapat, gaji ratus ribu, puluh ribu, hidup susah. Ini keadaan yang berlaku sekarang ini. Kata there are a lot of papers now sitting on the AG's table. Banyak kertas-kertas sekarang ini tengah duduk di atas meja pendakwa raya memohon untuk menggugurkan kes-kes mereka. A lot of cases sekarang ini. Sebab itu sekarang ini kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, nak atau tidak, suka atau tidak, benda ini akan berlaku. Tetapi macam mana kita nak menghalang daripada berlaku? Dia dua je lah. Kalau kita tukar kerajaan boleh, kalau kita tak tukar kerajaan, kita kena pastikan dalam PRU akan datang, akan berlaku perubahan kuasa.